Assalamualaikum. Okey, hari ini saya akan menunjukkan cara pembiakan kucai dengan kaedah pembiakan melalui berbawang Okey jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kaedah pembiakan kucai ni ada dua cara Jadi yang pertamanya ialah dengan menggunakan biji benih dan satu lagi ialah dengan kaedah pembiakan melalui berbawang Okey saya teruja untuk membuat video ini kerana ramai kawan-kawan saya yang bertanya macam mana puan biarkan kucai, sebab banyak kucai tengok nampak subur je kan. Jadi kawan saya ada yang jauh, ada yang dekat selalu bertanya sebab saya ada upkan gambar-gambar tanaman saya dalam Facebook. Jadi melalui situ saya mendapat maklum balas lah Okey. Okey, so kalau kita lihat kat sini puan-puan. Okey kucai yang tumbuh padat kalau kita lihat yang tumbuh padat seperti ini, dia akan menghasilkan pokok yang kecil ataupun kurus ataupun kurang subur kerana dia terpaksa berkongsi untuk mendapatkan bahan-bahan makanan Okey, jadi kalau keadaan seperti ini menunjukkan yang pokok kucai ini perlu dibuat pemasuan semula ataupun penanaman semula Jadi hari ini saya hanya akan menunjukkan dengan kaedah berbawang sahaja pembiakan melalui berbawang Okey, kita langkah yang pertama ialah pokok kucai yang padat ni kita potongkan supaya kita mudah untuk melakukan pengasingan berbawang dia. Kita potongkan seperti ni kita tinggallah sebahagian berkurang 1 inci dari tanah, kita potongkan. Okey, yang ini kita gunalah untuk masakan kita kita boleh guna untuk masakan kita. Jangan buang, nanti rugilah Okey. So sekarang yang tinggal ini itulah yang kita akan buat penanaman semula kita ambil keluarkan dari pasu Sebelum tu kalau pasu-pasu kalau tanah pasu yang kita nak gunakan ni agak keras, kita perlu siramlah dulu Okey, yang ni tanah dia saya dah siram tadi. Jadi kita keluarkan pokok kucai ni Okey, kucai ni mempunyai akar yang serabut, jadi kita agak susah sikitlah nak keluarkan, perlu berhati-hati Okey, ini dia Okey ini dia sebahagian daripada kucai yang telah saya keluarkan dari pasu. Jadi kalau perempuan tengok kat sini akarnya banyak dan dia punya bahagian berbawang dia terlalu padat. So inilah yang kita gunakan untuk bahan penanaman seterusnya Okey. Okey, kaedah dia ialah kita boleh gunakan pisau. Jadi walau bagaimanapun kita perlu berhati-hatilah Kita tak boleh potong terus dari atas buat pembahagian kerana di dalam bahagian dalam ni kita tak nampak macam mana Okey, so kalau dekat sini kita tengok kita boleh buangkan sedikit tanah tu. Okey, dan kalau kita lihat kat sini inilah yang perlu kita buat pembelahan ataupun pengasingan. Kita nampak dia punya berbawang dia tu kan. Kita dah nampak, jadi senanglah kita nak buat pengasingan Okey kita tarik dengan perlahan-lahan supaya berbawang tu tak putus di bahagian atas dia lah Okey. So macam sini dekat sini ada 1 2 3 4 5 6. Okey, ada 6 berbawang. Kemungkinan kita boleh dapat 6 berbawang untuk tumbuhan yang baru ataupun 5 bergantung pada keadaan berbawang tu Kalau dianya susah nak dipisahkan, kita boleh buat 5 ataupun kalau kita mudah kita boleh buat 6 Okey, kalau ini saya cuba tarik dengan tangan Tadi kalau saya tarik dengan tangan, sebahagian akarnya tertinggal Jadi ini tak berapa elok lah Walau bagaimanapun ia masih boleh digunakan. Okey, kita lihat kat sini ada macam berkembar kat atas tu. Jadi kita potong di tengah-tengah ni. Okey macam ni Okey Okey, ini saya nak tunjukkan pada perempuan tadi bagaimana kalau kita terus potong dari atas, kita tak nampak bahagian bawah, dia akan jadi macam inilah akar dia
sedikit saja yang melekat. Tapi kalau yang terbaiknya ialah kita lihat macam ni. Okey ya, kalau sini kita nampak ada cabang 2. Okey ya, kita pisahkan. Okey ya, ada cabang 2 ni. Kita bagi nampak ya, bagi jelas dulu baru senang kita nak buat kerja ya. Okey. So kita potong di tengah-tengahnya. Okey, kita potong sikit dan kita tarik ya. Pastikan setiap bahagian ada akar. Itu yang penting ya. Okey ya. So di sini saya ada tunjukkan sebahagiannya. 1, 2. Tadi dah ada 2, 4. Okey, seterusnya lah ya. Kita potong bawang je. Jangan potong sampai ke bawah ya. Sebagai akar kita potong bawang, lepas kita tarikkan. Okey, kita dapat macam ni. Yang ini pun tak apa, dia boleh hidup ya. Okey. So, yang lain-lain pun kita buat dengan cara yang samalah. Okey, kita jangan tarik terlalu kuat memaksa bawang tu ya. Kita kena tarik sikit. Kalau tak boleh, kita buat dengan pisau. Okey, saya tunjuk sekali lagi. Okey, ini berbawang yang berkembar macam ni kita asingkan. Kita pisahkan. Okey, pisah. Berbawang dia dah terpisah, kita tariklah. Okey ya, macam ni. Okey. So, sekarang kita gunakan ini ya. So, dari sepasu tadi, dengan kaedah ini, saya boleh dapat 4 ataupun 5 pasu yang baru ya. Okey. So, saya tunjuk sekarang macam mana kita nak buat penanaman. Okey ya, puan-puan. Okey, ini pasunya. Okey, yang saya telah isikan dengan tanah. Okey, untuk makluman puan-puan, disebabkan seperti yang saya katakan tadi, kucai ini mempunyai akar jenis serabut. Jadi, kita memerlukan tanah yang gembur ya, supaya akar dia mudah membiak. Okey, tanah yang gembur. Dan untuk tanah pasu ini, saya selalu menggunakan nisbah ya, tanah pembasuhan yang kerap digunakanlah dalam bidang pertanian untuk tanah pasu. Iaitu ada 2 nisbah yang saya selalu gunakan, iaitu nisbah 3-2-1 ataupun 7-3-2 ya. Okey, bagi orang yang biasa dalam bidang pertanian itu tak asing lagi lah ya. Okey, 3-2-1 bermakna 1 bahagian tanah atas ataupun topsoil, 2 bahagian organik dan 1 bahagian pasir ya. Jadi kita gaulkan ya, gaulkan. Tetapi sekarang ada pelbagai jenis tanah campuran yang telah sedia ada. Jadi kita boleh terus gunakanlah ya. Okey, kalau nak buat secara komersial, kita nak beli yang packing dah siap-siap RM2, RM3 tu, kata orang tak ekonomik lah. Jadi kita kena tahu juga cara membuat tanah, campuran tanah. Okey, so sekarang kita ambil tadi ya, pokok yang bawang yang kita telah asingkan tadi untuk kita tanam. Okey ya, sini ada juga kawan-kawan saya bertanya, perlu tak kita buang akar ni? Jadi sebenarnya tak perlu buang ya. Sebab akar ni ya, dia akan mempercepatkan lagi ya penyerapan air dan juga makanan ya untuk pertumbuhan awal pokok. Jadi kalau kita buang nanti ya tak sesuai lah untuk pertumbuhan. Okey, caranya mudah saja. Saya buat 1 lubang tanaman, 1 berbawang. Okey. 1 lubang tanaman, 1 berbawang. Kita buat lubang guna tangan pun boleh, perempuan nak guna sudik pun boleh. Okey. Saya gunakan tangan saja. Okey, masukkan saja ya pokok kita ya. Okey, kalau pasu besar macam ini, kita boleh masukkan ya 4 ataupun 5 ya. Di sini saya masukkan 5 lah ya. Okey. Di setiap bucu tu boleh ada 1 dan di tengahnya 1 ya. Okey. Okey. Mudah saja. Akar ni nak masuk tu kita boleh ni ya, betul-betul sikit dia lah. Okey, supaya pastikan semua akar berada di dalam tanah ya. Okey, dah siap ya. Okey ya, jadi dah siap lah penanaman kita ya. Okey, ada 5 pokok sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, okey 5. Daripada bahan yang telah saya pisahkan tadi, berbawang saya tadi pisahkan, 5 saya masukkan dalam pasu ini dan banyak lagi bakinya, kita boleh buat pasu yang lain lah. Okey, selepas tu kita siram ya. Okey, penyiraman awal ni amat penting supaya akar dia boleh sebati dan membiak dengan cepat lah.
untuk pokok ya. Okey ya, okey. Okey, so ini berbawang kucai yang telah saya tanam ya. Okey ya. Untuk seterusnya saya ingin berkongsilah dengan puan-puan ya. Sejak saya mengenali baja Milagro ni ya, saya menggunakan baja Milagro ni untuk tanaman kucai saya dan juga tanaman-tanaman saya yang lain. Jadi sangat mudah ya, dan pokok sangat subur ya, mudah untuk pokok-pokok membiak ya. Okey. Okey ya. Kalau puan lihat kat sini ya, ini di antaranya 2 pasu pokok kucai yang saya tanam yang menggunakan baja Milagro, dan yang lain-lain lah ya. Saya ada lebih kurang 200 pasu kucai. Okey ya. Jadi caranya mudah saja. Kalau macam dalam satu pasu ni, kita ambil setengah sudu je, kita taburkan di permukaan tanah ya. 2 minggu sekali dah memadai ya. Jadi saya harap kaedah pembiakan kucai melalui berbawang ini dapat membantulah ya perempuan ya, bagi yang berminat untuk membiakkan kucai tetapi menghadapi masalah ya macam mana nak membiak. Sebab kebanyakannya maklum kepada saya menggunakan biji benih tapi biji benih tak mau tumbuh ya. Maklumlah sebab biji benih ni kadang-kadang kita tak tahu dia punya jangka hayat dia berapa lama, dan dia telah dituai berapa lama, dia ada di pasaran berapa lama kan. Jadi mungkin tempoh itu telah sampai ke tahap tempoh dia tidak subur ya. Okey, jadi dengan cara pembiakan berbawang ni adalah satu cara yang sangat mudah dan praktikal. Jadi sekian saja. Harap puan-puan semua berpuas hati. Bye.